Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatini Najwa binti Azwan, 049584. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan kelima, iaitu terjemahan akhbar ekonomi. Terjemahan bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang bertajuk Az-Zihab yartafi'u wa tubati'u fit ta'afi al-iqtisadi. Harga emas meningkat manakala pemulihan ekonomi kian merosot. Baiklah, seperti biasa, sebelum saya menterjemah, saya akan membaca keseluruhan teks sehingga saya faham keseluruhan teks bahasa Arab ini. Kemudian saya akan menganalisis teks tersebut, iaitu saya akan menganalisis, saya akan lihat apa perkataan yang perlu dibuang ataupun dikekalkan. Kemudian saya akan melihat apakah jenis-jenis terjemahan yang akan saya lakukan sebelum saya menterjemah. Baiklah, semasa menterjemah, saya mencari perkataan yang sesuai dengan keselarasan bahasa Melayu. Pada mulanya saya buat translation, saya buat raw translation. Saya secara kasar, saya menterjemahkan kesemua teks ini secara kasar. Kemudian saya akan menyemak semula satu demi satu, bermula daripada perenggan pertama sehingga perenggan terakhir. Alat terjemahan yang saya gunakan adalah Google Translate, Reverso, Al-Ma'ani dan juga Kamus. Kemudian selesai menterjemah, saya membaca semula sehingga saya puas hati. Kemudian akhir sekali, peringkat selepas menterjemah, saya memberi rakan saya membaca terjemahan saya sama ada dia faham ataupun tidak. Dan teks saya ini telah disemak semula oleh rakan sekelas saya sendiri, iaitu Arwah. Arwah telah menyemak semula dan dia memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks ni ketika saya menterjemah. Dan beliau komen saya terlalu terikat dengan terjemahan harfiah, iaitu saya terlalu terikat dengan teks asal. Kemudian beliau memperbetulkan satu perenggan demi perenggan. Baiklah, antara masalah yang biasa saya hadapi apabila ketika saya menterjemah, saya tidak menjumpa satu perkataan yang sesuai dengan bahasa Arab tersebut. Maksudnya, kadang-kala perkataan bahasa Arab dia berbeza dengan maksud dia lebih kurang sama, cuma kita tidak tahu apa perkataan yang sesuai untuk diletakkan dalam teks tersebut. Itu adalah antara masalah yang selalu saya sendiri hadapi. Kemudian saya mencari ikhtiar dengan mencari perkataan ataupun saya akan bertanya orang. Baiklah, resolusinya itulah, saya mencari perkataan tersebut sehingga saya jumpa, saya mengkaji dan ataupun saya akan bertanya orang tentang apa pendapat ayat ini, sesuai ataupun tidak. Baiklah, antara cadangan yang saya syarahkan adalah dengan banyak membaca. Apabila kita banyak membaca, banyaklah kita dapat vocab. Tidak kiralah artikel bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Baiklah, ini adalah teks terjemahan yang telah disemak semula dan diperbetulkan oleh rakan sekelas saya, Arwah. Baiklah, at-ta'afi al-iqtisadi bermaksud pemulihan ekonomi. Kita lihat, irtafa'at as'ar az-zihab as-sulasa fima hadatu mawjatun jadidah minal isabat bi virus corona bi ibta' at-ta'afi al-iqtisadi al-alami min jaihatun COVID-19 litazid min ighra al-mu'danun al-asfar kamilazun aman. Selasa, harga emas telah meningkat ketika dunia sedang diancam jangkitan coronavirus dan ini telah melibatkan pemulihan ekonomi global.
Sehubungan dengan itu, logam kuning telah menjadi simpanan kecemasan ketika menghadapi pandemik COVID-19. Baiklah, perkataan milazun aman, pada mulanya saya menterjemahkannya kepada tempat selamat. Baiklah, itu memang betul-betul terjemahan harfiah. Tetapi apabila disemak oleh Arwah, beliau memperbetulkan kataan dengan lebih formal dan lebih sesuai, iaitu simpanan kecemasan. Milazun aman bermaksud simpanan kecemasan. Kemudian wazada az-zihab fi suq al-fawriyah 0.2% ila $1,906.83 lil awqiyah al-awsah bi hulul as-sa'ah 7.5 bitawqiyat Gharintash pada jam 7.05 GMT, iaitu pukul 3.05 PM. Harga emas di pasaran tunai meningkat sebanyak 0.2% kepada $1,906.83 se-ounce, iaitu RM7,825.66 per gram. Baiklah, bitawqiyat Gharintash bermaksud GMT, iaitu Greenwich Mean Time, iaitu negara contohnya seperti negara London, negara barat sana yang menggunakan istilah GMT. Kalau macam kita Malaysia, kita guna istilah PM. Kemudian wasa'ada fi ta'amilat al-ajilah fil wilayat al-muttahidah 0.2% ila $1,909.50. Pasaran niaga hadapan Amerika Syarikat telah meningkat 0.2% kepada $1,909.50, iaitu sebanyak $7,837.98. Baiklah, at-ta'amilat al-ajilah bermaksud pasaran niaga hadapan. Kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris ni adalah kita panggil future market. Future market ni adalah contohnya dia melibatkan, kalau seperti contoh kalau berniaga melibatkan penjual dan pembeli. Tetapi kalau macam future market ni dia melibatkan orang yang ketiga, iaitu company. Contohnya company yang menentukan harga berdasarkan supply dan demand serta mempunyai data-data dan tugasan lain. Contohnya pihak company ni adalah juga pihak yang menetapkan harga-harga sesuatu barang untuk semua yang terlibat. Okey. Itu adalah future market, istilah ekonomi, istilah orang berbisnes, bermaksud pasaran niaga hadapan ataupun future market. Kemudian wa'adana adada kabir minad duwali min bainiha al-wilayat al-muttahidah wa Rusia wa Faransa arqaman qiyasiyah lil isabat bi COVID-19 mimma ittara al-ba'd li fardi quyud jadidah tuhaddidu bi inhiraf at-ta'afi al-iqtisadi al-alami 'an masarah. Sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis telah mengumumkan peningkatan jumlah kes COVID-19 sehingga terpaksa melakukan sekatan ekonomi bagi mengelakkan kelumpuhan ekonomi global. Ini yang maksud dia yang pertama. Dan yang kedua, selain daripada terjemahan di atas, berikutan peningkatan jumlah kes COVID-19, Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis telah mengenakan sekatan ekonomi bagi mengelakkan kelumpuhan ekonomi global. Okey, baiklah. Dua-dua terjemahan ni betul. Kemudian wahabata mu'syaru ad-dolar 0.1% muqabil manafisiyah tahta dhalta bayanat iqtisadiyah قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص الجائز العملات الأخرى. Ini menunjukkan bahawa indeks dolar telah jatuh 0.1% terhadap pesaingnya di bawah data ekonomi daripada China dan Korea Selatan yang menjadikan emas lebih murah bagi pemegang mata wang lain. Bayanat iqtisadiyah bermaksud data ekonomi. Kemudian وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 7
1.3% ila 2,381.86 dolar للأوقية بينما صعد البلاتين 1% ila 878.54 dolar وارتفعت الفضة 0.6% ila 24.47 dolar للأوقية. Bagi logam yang berharga pula, palladium meningkat 1.3% kepada 2,381.86 dolar seounce sebanyak RM9,775.92 per gram. Seterusnya, platinum meningkat 1% kepada 878.54 dolar iaitu sebanyak RM3,604.89. Dan akhir sekali, perak meningkat 0.6% kepada 24.47 dolar seounce iaitu sebanyak RM98.54 per gram. Baiklah, al-palladium bermaksud palladium. Palladium dalam bahasa Inggeris palladium, bahasa Melayu pun palladium. Bila al-palladium ni adalah sejenis logam silver. Baiklah, di bawah ini adalah mufradat yang telah saya highlight kuning tadi, saya letak di sini. At-ta'afi al-iqtisadi, pemulihan ekonomi, di tawqit gharintash, Greenwich Mean Time, GMT. At-ta'amilat al-ajilah, pasaran niaga hadapan ataupun future market. Bayanan iqtisadiyah, data ekonomi. Al-palladium, palladium iaitu logam silver. Baiklah, itu sahaja tugasan terjemahan akhbar ekonomi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.